Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidul Mursalin. Assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Assalamu alayka ya Habibur Rahman. Assalamu alayka ya Khalilur Rahman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala dhurriyyatina fatwa 'ala rifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna ya fahim as-salam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i bi ihsan. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah yang telah diperkenankan kita bertemu pada malam ini untuk mengikuti pengajian keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya tuan-tuan dan puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibuka pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat bagi dia yaumul qiyamah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pelajaran kita terakhir dalam membicarakan tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah sebutkan perkara yang ke-70 daripada keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah di mana umatnya telah diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala daripada sekalian bebanan-bebanan yang pernah ditanggung oleh umat yang terdahulu. Dan begitulah Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bermohon dan berdoa kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kami kira akan segala perkara yang kami lakukan secara tak sengaja ataupun terlupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan ya Allah, janganlah kau bebankan di atas kami perkara yang pernah kau bebankan di atas umat yang terdahulu sebelum kami. Memang tuan-tuan ya, umat terdahulu berbanyak demi berat dia. Kalau sekiranya umat Nabi Musa AS, kalau baju dia kotor kena najis kencing, dia tak boleh basuh, dia kena gunting. Oh, Masya Allah. Dan kalau sekiranya dia dah buat dosa nak bertaubat, dia tak muka-muka minta taubat, bahkan kena bunuh diri dia. Masya Allah. Dan kalau sekiranya wanita dalam uzur haid, dia tak boleh duduk satu rumah dengan suami dia. Tak boleh masakkan, tak boleh basuh pakaian, balik rumah mak dia. Oh, Masya Allah. Tapi kita Alhamdulillah, semua itu tidak dikenakan atas kita. Kerana apa? Kerana barakahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita juga telah menyebutkan daripada keberkahannya Rasulullah SAW yang melimpah kepada kita. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada membicarakan perkara yang ke-71, iaitu daripada kitab yang bernama Azimu Qudrati Rasulillah Qadarihi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu agungnya akan ketinggian darjatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-71 ialah Salatul Masih alaihi salam. Kita dah sebutkan juga pelajaran ini, iaitu Nabi Isa alaihi salam, dia akan semayang di belakang imam yang dinamakan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dah sebutkan dalam pelajaran lepas bahawa Nabi Isa bila dia turun membawa ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bawa syariat dia sendiri.
Dan begitu juga kita telah sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umat ini dengan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini salat sama seperti saf-safnya malaikat. Jadi macam mana malaikat saf sembahyang dia? Saf sembahyang dia tu tersusun beratur. Macam itulah juga kita bila salat, kita bersusun beratur seperti mana malaikat. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalathin." Kita telah dilebihkan, dimuliakan di atas manusia yang lain dengan 3 perkara. Ju'ila sufufuna ka sufufil malaikah. Dijadikan saf-saf kami seperti safnya para malaikat. Dan dijadikan pula bumi yang kita pijak ini menjadi bumi yang dapat kita jadikan tempat salat. Kalau zaman dahulu mereka nak salat, mereka terpaksalah nak pergi cari masjid. Tapi kita umat Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW tak perlulah pergi cari masjid, sembahyang kat mana-mana atas bumi boleh. Dan juga telah dijadikan bumi ini seperti menyucikan kita, iaitu boleh buat tayamum untuk orang hadas besar dan hadas kecil. Alhamdulillah, ini pun telah kita sebutkan dalam pelajaran yang lepas. Umat dahulu dia mesti cari air untuk dia berwuduk. Tak boleh dengan bumi, tapi kita alhamdulillah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dihalalkan untuk kita, iaitu harta rampasan perang. Umat dahulu kalau mereka menang sesuatu peperangan, harta yang mereka dapat daripada hasil peperangan itu dikumpulkan, nanti akan dibakar oleh kita katakan iaitu api yang didatangkan daripada langit. Tapi kita umat ini alhamdulillah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang itu adalah halal dan boleh kita manfaatkannya. Ya, pada malam ini saya menyambung lagi pada kalam yang ke-74 daripada kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keagungannya yang di mana Allah Taala berikan kepada umat ini, iaitu tayammum dan salat di atas bumi. Itu yang telah kita sebutkan tadi, kelebihan yang Nabi sebutkan dilebihkan kita, dan inilah dia kelebihan dia, antaranya bahawa kita boleh tayammum menggunakan tanah untuk kita nak bersuci, untuk kita kerjakan salat, maupun kita yang berhadas kecil ataupun berhadas besar. Dan begitu juga kita nak salat, kita tak perlu masuk masjid, tak semesti masuk masjid. Di mana-mana pun kita boleh salat, di mana bumi pun kita salat. Alhamdulillah. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan," aku telah diberi 5 perkara yang tak diberi pada umatnya sebelum aku ini. Iaitu pertama, di antaranya ialah bahawa bumi ini dijadikan tempat salat di mana-mana pun. Dan di antaranya ialah bumi ini jadikan alat penyuci. Tahuran, mana alat penyuci. Boleh dia kita berwuduk dengan dia, bukan berwuduk dengan air, tapi bertayamum. Dan boleh kita memandi hadas besar, tapi bukan dengan air, tapi dengan bertayamum. Macam mana ustaz kita nak bertayamum untuk mandi hadas besar? Jawapannya sama juga macam kita hadas kecil. Kita tayamum, tepuk tangan kat debu, sapu kat muka kita, kemudian tepuk lagi, sapu kat tangan sampai ke siku kita, dan begitulah yang kanan dan yang kiri. Dan kalau sekira orang yang hadas besar, sama juga, dia tepuk juga dia punya tapak tangan dan sapu muka dan sapu 2 tangan. Taklah mesti dia bergolek atas tanah tu, tidak. Tapi pernah juga ada seorang sahabat, Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Beliau ni dalam musafir sama-sama bala tentera Islam, kemudian nak masuk waktu subuh, dia ni dalam keadaan junub, dia tidur malam, dia mimpi dia dalam keadaan hadas besar. Jadi dia berfikir macam mana nak bertayamum sebab air tak ada. Jadi kalaulah untuk wuduk, dia tayamum, sapu muka, sapu tangan. Jadi dia fikir, kita nak tayamum kena golek atas tanah. Dia golek atas tanah, habis semua debu semua badan. Maka bila sampai ke Madinah Munawwarah, dia dipanggil oleh Nabi kerana Nabi dapat berita dia. Betul ke kau begini? Nabi dia kata betul. Nabi kata cukuplah kau bertayamum dengan tepuk tangan, sapu muka dan sapu 2 tangan. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hadas besar pun sama juga caranya. Tidaklah perlu dia bergolek atas tanah. Alhamdulillah.
Ini juga adalah kerana kemudahannya, barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tayamum ini sebenarnya adalah cerita daripada kisahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam satu masa di rombongan, dia ini ikut rombongan Nabi lah. Kemudian berehatlah satu tempat dan dia pun pergi qada hajat. Kemudian bila dia balik, dia pun berehat. Kemudian bila Nabi SAW nak masuk sembahyang subuh, maka dia pun nak bangun sembahyang subuh. Kemudian lepas bangun sembahyang subuh, dia dah wuduk semua. Kemudian sahabat-sahabat ini dah nak berangkat. Masa itu dia sudah hilang dia punya kalung dia. Siti Aisyah hilang kalung dia. Jadi apabila hilang kalung dia, maka lambatlah para jurid ni, tentera Islam ni nak berangkat kerana nak mencari kalung dia. Sampailah akhirnya dah masuk waktu solat yang lain. Kemudian bila nak solat, tak ada air wuduk lagi, turun ayat tayamum. Alhamdulillah. Jadi turun ayat tayamum tu untuk membolehkan solat dengan bertayamum. Ya, begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada umat ini dengan kebarakahnya Rasulullah SAW, iaitulah dengan khususkan umat ini dengan kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat ialah hari kebesaran kita. Bahkan Nabi mengatakan hari raya kita, hari Jumaat. Jadi kita ni ada 3 macam hari raya. 2 Idul Fitri dan Idul Adha, setahun sekali. Tetapi satu lagi ialah setiap minggu. Hari Jumaat ialah hari raya kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Ta'ala telah berikan kepada kita hari raya kita, hari Jumaat. Hari yang besar, hari yang utama, hari yang penuh dengan fadilatnya. Tuan-tuan dan puan-puan ya, kita umat yang akhir. Sebelum kita umat yang dahulu daripada umat Nasrani dan juga umat Yahudi. Umat Yahudi yang terlebih dahulu, mereka mencari hari kebesaran dalam seminggu ni. Mana letak hari kebesaran ni? Mereka pun berfikir-fikir, hari Sabtu. Jadi mereka buat ibadat mereka hari Sabtu. Tetapi umat Nasrani pula, mereka pun berfikir, cari lagi, hari apa hari kebesaran? Hari kebesaran yang Allah letakkan dalam seminggu sekali. Maka dia pun fikir, mungkin hari Ahad. Diorang pun buatlah sembahyang mereka hari Ahad. Sebab tu Yahudi, dia sembahyang hari Sabtu. Orang Nasrani, dia sembahyang pada hari Ahad. Tetapi kita umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan kepada kita hari apakah hari yang paling mulia dalam seminggu. Itulah hari Jumaat. Dan memang betul lah hari Jumaat. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita wajib solat Jumaat pada hari Jumaat. Dan kita pada hari Jumaat ini pula, kita jadikan dia sebagai hari raya. Dan kita lihat dalam seminggu, hari apa yang datang dahulu? Hari Jumaat. Jadi kita umat akhir zaman, umatnya terakhir, tapi kita dapat hari Jumaat. Orang Yahudi dapat hari Sabtu lepas pada kita. Orang Nasrani dapat hari Ahad lepas pada kita dan lepas Yahudi. Masya Allah. Kita the last one, tapi kita dapat the first grade. Yang lain ikut belakang kita. Masya Allah. Itulah kelebihannya kita. Dengan kerana apa? Dengan kerana barakahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Huzaifah radhiyallahu anhuma, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Ta'ala telah menyesatkan, tidak dapat mereka mengenal orang-orang yang dahulu akan hari Jumaat. Allah sesatkan. Maka orang Yahudi, dia ambil hari Sabtu, dan orang Nasrani, dia mengambil hari Ahad. Maka datanglah Allah Ta'ala datangkan kita umat ini, maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, iaitu hari kebesaran, ialah hari Jumaat. Maka Allah jadikan Jumaat lebih dahulu, selepas itu barulah ikuti dengan Sabtu, begitulah diikuti pula dengan hari Ahad. Jadi mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, taba'un lana, mengikut kita yaumul qiyamah. Kita umat yang akhir, tapi kita umat yang terdahulu sekali masuk syurga. Dan kita umat yang terdahulu sekali yang dihisap. Sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW dihisap, sebelum tu tak boleh. Kaum yang lain semenanti dulu. Ini bagi umat Nabi Muhammad SAW.
Hisab dia, habiskan dulu. Baik yang beriman, yang amal, yang tak beriman, yang tak beramal, semua hisab dulu. Masya Allah. Itu kelebihan kita umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah. Syukur pada Engkau kerana menjadikan kami pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kita kelebihannya hari Jumaat itu. Di mana jadi setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat kelebihan-kelebihan ini, orang Yahudi memang mereka rasa hasad dengki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu masa seorang Yahudi datang minta izin nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun izinkan dia datang ke rumah lah. Kemudian dia pun berkata, Assalamualaikum. Assam, sin, alif, mim. Tak ada lam alif, tak ada. Assalamualaikum. Nabi pun jawab, wa'alaika. Dan di atas engkau. Apa makna assam tu? Assam tu maknanya racun atas engkau. Kemudian Nabi jawab, wa'alaika, dan atas engkau. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, dia tak cakap assalam, dia cakap assam, celaka. Nabi jawab, yalah, aku pun jawab wa'alaika, dan balik atas engkau. Maknanya dia doakan kita celaka, dan aku pun kata balik atas engkau, celaka atas engkau juga. Nampak tuan-tuan. Jadi ini pun satu pelajaran. Kalau ada orang yang bukan Islam memberi salam pada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kita nak jawab? Kita jawab wa'alaika. Kalau kita tak jawab, nanti dia kecil hati. Orang beri salam tak jawab, wa'alaika. Kita jawab atas dia, wa'alaika. Atau wa'alaikum. Pun boleh juga, wa'alaikum. Ya? Kita jawabkan dia. Jadi Nabi SAW pun beritahu kepada Siti Aisyah, mereka itu tidaklah hasad dengki kepada kita, melainkan mereka hasad dengki kerana hari Jumaat. Sebab Allah dah tunjukkan kita hari Jumaat, hari kebesaran kita. Mereka cari, tengok kita tak jumpa, mereka ambil hari Sabtu. Dan yang keduanya, yang mereka itu yang dengki dan khianat pada kita ialah kerana kiblat kita. Allah Ta'ala telah bagi kita kiblat, iaitu ke Kaabah Al-Musharrafah. Asalnya kiblat kita di Baitul Maqdis, sama dengan mereka. Tapi Allah tukarkan ke Baitullah. Itu mereka hasad. Muhammad dah tukar kiblat. Dan yang ketiga yang mereka dengki kepada kita ialah bahawa kita membaca amin di belakang imam. Mereka tak ada baca amin di belakang imam. Sebab sembahyang mereka tak sama macam kita. Dia sembahyang sini-sini, angguk-angguk, ketuk-ketuk kepala dekat dinding. Itu yang cara mereka sembahyang. Tetapi kita, alhamdulillah, Allah bagi kita syariat. Sembahyang kita berjemaah, ikut imam waladdallin, kita semua baca amin. Alhamdulillah. Ini kelebihan pada kita umat Islam. Itulah orang Yahudi, mereka merasa hasad dengki pada kita atas 3 perkara. Pertama, kita dapat hari Jumaat, sedang mereka tak bertemu dan mereka disesatkan Allah, tak bertemu hari Jumaat. Keduanya ialah bahawa mereka dengki pada kita kerana kita ada kiblat kita sendiri, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Dan yang ketiganya ialah kerana kita membaca amin di belakang imam, yang di mana syariat mereka tidak ada membaca amin di belakang imam. Mereka baca amin tapi tidak di belakang imam. Begitu juga Nasrani, mereka baca amin tapi tidaklah di belakang imam. Kenapa? Sebab sembahyang mereka tak ada sembahyang berjemaah, cuma sembahyang doa, dan kemudian itulah dia. Mereka amin tu amin saja, tak ada apa-apa lagi. Tapi itu kita, alhamdulillah, Allah berikan kita kelebihan. Dan kelebihan lagi ialah pada hari Jumaat ini, Allah Subhanahu Wa Taala khususkan untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW satu saat yang mustajab pada hari Jumaat. Tidaklah seseorang hamba yang bersalat, yang sedang berdoa kepada Allah pada hari Jumaat dan pada satu saat ini, melainkan dikabulkan Allah Ta'ala. Ini banyak hadisnya. Satu saat itu bila? Maka dia ada khilaf ulama kepada 43 pendapat. Masya Allah,
banyaknya. Jadi itulah dia. Jadi daripada bangkitnya, terbitnya matahari sampailah tenggelamnya matahari itu hari Jumaat, di saat manakah saat yang diperkenankan doa? Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang alim ulama kita ada selisih 43 pendapat. Ada yang mengatakan sewaktu imam nak dekat khutbah Jumaat, ya, masa tu bila malaikat semua kumpul duduk kat tepi mimbar. Bila selepas azan yang kedua, lepas azan kedua tu imam nak start khutbah, semua malaikat-malaikat yang tunggu kat pintu tulis nama-nama orang masuk, semua lari pergi ke mimbar. Dan yang keduanya, ada juga mereka yang mengatakan bahawa seketika imam duduk antara dua khutbah. Jadi imam khutbah pertama dia duduk. Itu waktu dia duduk tu, itu ada saat yang mustajab. Sebelum dia naik khutbah yang kedua. Jadi bila imam duduk, kita doa apa hajat kita. Dan ada yang mengatakan iaitu waktu imam sebelum nak angkat takbir sembahyang Jumaat. Bila dah habis qamat, qad qamatis salat, qad qamas salat, imam pun sudah diri tegak menghadap kiblat. Sebelum dia takbir tu kita doa apa hajat kita. Dan ada juga yang mengatakan iaitu lepas sembahyang asar hari Jumaat. Lepas sembahyang asar hari Jumaat. Dan pendapat yang mengatakan lepas asar hari Jumaat itu pendapat ramai ulama lepas asar hari Jumaat. Ada riwayat menyebutkan iaitu sebelum masuk maghrib lepas asar, sebab dia penghujung hari Jumaat. Pokoknya lepas asar sampai masuk maghrib itulah masa yang sangat diharapkan diperkenankan doa. Kita mintalah pada Allah hajat-hajat kita lepas asar, baca selawat 80 kali, kemudian doa minta hajat kita. Itulah dia. Jadi seorang sahabat yang asalnya orang Yahudi, iaitu dia seorang ulama Yahudi, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia seorang ulama daripada orang Yahudi tapi dia memeluk agama Islam. Dia berkata kepada Abu Hurairah, aku tahu saat yang disebutkan Nabi itu. Nabi tak sebut, tapi Nabi cuma umumkan saja. Aku tahu saat yang dikabulkan. Maka Abu Hurairah kata, bagi tahulah kepada kami. Takkan kau diamkan diri, kau sembunyikan ilmu tu? Jawabnya ialah lepas asar sehingga tenggelam matahari. Dari asar sampai tenggelam matahari, itu waktunya sangat diperkenankan doa. Nah, pendapat ini dipegang kuat sebab disebutkan oleh Ibnu Majah, dia seorang ulama hadis yang menyebutkan bahawa ini adalah hadis Nabi sebut, ada hadis yang Nabi sebut lepas asar, dan hadis sanadnya sahih. Dan ini juga pendapatnya dikuatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq, Ibnu Abdul Bar, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan lepas asar hari Jumaat sampai ke maghrib, itulah waktu mustajab. Banyakkanlah kita berdoa, ya. Mudah-mudahan dikabulkan apa-apa hajat kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Itu saja untuk kita pada malam yang barakah ini. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini memberi manfaat kepada kita, ya. InsyaAllah kita berdoa pada Allah panjang umur, sehat walafiat. Kita sambung lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Kelebihan keagungan Rasulullah SAW. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya pun minta maaf tuan-tuan, ya, kalau ada penyampaian saya ada silap kata, terkasar bahasa yang benar-benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.